Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Kita ambil attendance dulu. Muhammad Faris Nazhan. Ada, sir. Muhammad Azril Ashraf. Muhammad Khairul Aiman. Muhammad Arif. Ahmad Ferry Firdian Shah. Ada, sir. Hizal Imer Haris. Ada, sir. Muhammad Fauzan. Ada, sir. Khairil Fitri. Ada, sir. Wan Muhammad Luqman. Ada, sir. Muhammad Aizat Haikal. Muhammad Aiman. Ada, sir. Muhammad Faris Izwan Shah. Ada, sir. Said Muhammad Adin. Ada, sir. Muhammad Haris Aiman. Ada, sir. Said Muhammad Firdaus. Ada, sir. Wan Muhammad Afham. Muhammad Syihabuddin. Muhammad Daniel Haikal. Ada, sir. Wanish Fari. Ada, sir. Nur Atirah Husna. Muhammad Arif. Muhammad Syafiq. Ada, sir. Muhammad Firdaus. Ada, sir. Ada yang saya tak sebut lagi? Ada yang saya tak sebut tak? Tak ada. Alright. Okay, so kalau tak ada, kita akan continue. Continue our lecture. Kita sambung balik lecture hari Rabu lepas lah. Alright. Okay, so just to recap what we have done last week. Okay, so basically we already discussed on the mathematical formulation for ductile material. Okay, for ductile material. Failure theories for ductile material. So we already discussed in terms of mathematical formula. Okay, so we done actually all three theories, MSS theory, okay, distortion energy theory, and also DCM theory, ductile column Moore. Okay. Alright, so and then we have another three. Okay, we have another three theories that we are not yet discussed. Okay, which is the failure theories under brittle material. Okay, under brittle material. So today we will discuss these three theories. Okay, tiga sahaja theory, failure theory, which is the maximum normal stress. Okay, salah satunya adalah maximum normal stress (MNS). Modify Moore and also brittle column Moore. Okay, brittle column Moore. And then if you still remember, for ductile material, okay, I already mentioned that
the failure is predicted based on the yielding point. Okay, yielding point. So maksudnya kalau material tersebut dia enter to plastic deformation, so we assume failure is occur lah. Okay, failure berlaku. So failure tu berlaku apabila yielding lah, at the yielding point, yield point. Okay, maksudnya bila dia start di plastic deformation, kita assume the material already fail. For brittle material, however, the failure is predicted at fracture point. So kita predict bila dia dah fracture. Okay, bila dia dah fracture, dia dah separate by 2 ataupun dia dah totally broke lah. Okay, patah, and then kita assume dia fail lah. Okay, dia beza sikit lah. Kalau ductile material at yielding point, kita assume dia sebagai failure point. For brittle material at fracture point tu, kita assume dia sebagai failure. Alright. So and then last Wednesday kita dah discuss principal stress. So principal stress actually is the stress is the maximum stress. Okay, maximum possible stress in the material in the material lah, at specific point lah. Okay, pada setiap point, for specific point in the material, the value of stress that give the maximum value of stress is given by the principal stress. So you have understand on that lah. So most of the failure theory is developed based on principal stress lah, sebab principal stress ni adalah maximum stress di dalam material. Alright, so kita masuk theories under hari ni kita masuk teori under brittle material, which is the MNS lah, MNS. So what is the definition of this theory, MNS theory? So kita baca sikit dulu. This theory state that failure occur when one of the three principal stresses equal or exceed the strength, the ultimate tensile strength ataupun fracture strength. Okay, for this case, sebab brittle material ni dia tak ada yielding, dia tak ada yield point, dia tak ada ultimate tensile strength. Okay, dia ada fracture point ataupun fracture strength lah, fracture strength. Okay, so kalau you all tengok dia punya stress strain diagram. Okay, stress strain diagram, so bentuk dia macam ni je. Lepas tu dia patah lah. So yang ni kita represent sebagai SC lah. Okay, ataupun F fracture dia lah. Okay, S. Dekat sini dia tulis SU. Okay, SU. Okay, kat situ. So fracture strength ni SU lah. Okay, SU. So this theory state that failure occur when one of the three principal stress equal or exceed the strength. Exceed the strength. Maksudnya failure ni berlaku apabila salah satu principal stress. So principal stress yang paling tinggi adalah principal stress 1 lah, ataupun sigma 1. So dia exceed or equal to the strength. Okay, ataupun tensile strength. Okay, saya letak sini UY kita guna UT. Okay, UT maksudnya strength in tensile lah, strength in tensile. Okay, remember balik kalau semalam kita dah tengok, kalau you ada more circle, okay, if you have more circle, let's say you ada more circle, so the highest value of stress is sigma 1 lah, principal stress 1, and then the lowest value adalah sigma 3. Okay, sigma 3. So failure berlaku apabila sigma 1 ni melebihi SU. Okay, SUT lah. For this case SUT. Kalau tensile, dia T ni stand for tensile. Okay, tensile. Okay, untuk compression dia punya stress adalah negatif. So failure berlaku apabila sigma 3 less or equal to SUC. Kita ambil compression lah. Kalau compression you guna sigma 3. Okay, sebab apa compression guna sigma 3? Sebab sigma 3 ni adalah value yang paling kecil lah. Bukan kecil, dia value besar tapi dalam negatif punya direction ataupun compression. Okay, so sigma 3 ni adalah maksimum juga, cuma dia dalam compression lah.
and compression. So kalau you nak predict material in term of compression, so you guna sigma 3 lah, and then compare dengan strength in compression. Okay, strength in compression. Kalau tensile, so you compare dengan sigma 1. Okay, so C ni, ini adalah C stand for compression. Okay, compression ataupun compressive lah. Okay, tu adalah based on teori ni lah. Dia letak minus kat situ. So saya letak, tak kisahlah value strength ni mesti minus lah. Okay, sebab dia adalah compression, so letak minus. Okay, itu teori ni lah. Simple je teori ni. Okay, teori ni bagi tahu apabila principal stress 1 greater or equal to the yield strength in tension. Okay, yield strength, strength in tension, then failure will is predicted lah. Ataupun bila sigma 3, okay, principal stress 3 less or equal to minus compressive strength, then failure will occur. Okay, so simple je. And then if we consider the plane stress, okay, semalam kita dah tengok kalau kita consider plane stress, okay, and then kita boleh plane stress ni apa? So stress salah satu daripada axis ada equal to 0 lah. Okay, so stress pada one axis sama ada x, y or z is equal to 0. Okay, so if we assume plane stress condition, so we can draw the failure surface dia. Okay, failure surface. Okay, semalam kita dah tengok 3 jenis failure surface ni ya. Ni apa tu? Ductile, Ini adalah teori apa tadi semalam? Distortion energy ya. Distortion energy dengan maximum shear stress theory. Okay, so sama juga untuk maximum normal stress theory, you boleh juga plot dia punya failure surface dia. So kawasan yang shaded area ni, okay, kawasan yang shaded area ni adalah kawasan yang tidak berlaku failure lah. Okay, tidak berlaku failure. Luar daripada kawasan tu maksudnya berlakunya failure. Okay, so what you have to do is kalau you ada structure, okay, and then you can calculate what is the principal stress. Okay, principal stress in X and Y lah. Okay, X and Y. Assuming Z is 0 lah for plane stress. And then you boleh plot lah. Okay, you boleh plot. So kalau you dapat point, you plot sigma A dengan sigma B. Kalau you dapat luar daripada area ni, shaded area tu, so maksudnya you punya structure tu akan fail lah. Okay, in reality dia akan fail lah. Okay, kalau you dapat yang point tersebut di dalam area tersebut, so maksudnya you punya structure tidak berlaku fail, tidak berlaku failure. Okay, so yang tu adalah maximum normal stress. And then the other one is Brittle-Colombo. Okay, kita ada juga Brittle-Colombo theory. Okay, Brittle-Colombo theory. Tadi apa? Saya tulis. Okay. So Brittle-Colombo theory. Okay, ini equation dia lah. Equation dia. Saya tak perlu derive lah. Okay, saya rasa not necessary to derive. So Brittle-Colombo, okay, you boleh tengok dia based on sama juga. Okay, okay, dia sama je teori dia dengan yang tadi. Okay, cuma dia ada tambah, dia buat satu relation lah. Okay, dia combine dua-dua sekali. Okay, SUT and also SUC. Okay, strength in tension and also strength in compression. Basically sama je ni. Okay, and then daripada equation ni, okay, daripada equation ni sama juga you boleh draw. Okay, based on this equation, okay, you can draw the failure surface dia. Okay, so Colombo, mana Colombo? So yang ni yang warna merah ni. Ni adalah Colombo. Okay, Colombo theory. Alright. Itu adalah Colombo theory.
Okay, and then apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah bila saintis ataupun researcher lah saintis researcher buat testing. Dia buat testing and then dia nak check sama ada berita kolom Moore ni, teori ni okey ataupun tak okey. Maksudnya can predict a failure or not. So adalah engineer sebelum ni ataupun researcher sebelum ni, okay, saintis ini buat testing buat testing and then compare dengan equation yang diberi oleh BCM punya teori ni. Okay, berita kolom Moore. Okay, adalah dia orang buat testing and then dia orang plot. Okay, bila dia orang plot, you tengok point-point tu. Point-point eksperimen. Yang warna hijau tu adalah eksperimen punya point. Yang bulat-bulat tu, yang bulat-bulat kecil. Okay, you tengok situ. Point-point kat situ. Itu adalah value eksperimen. So, apa conclusion yang boleh dibuat adalah sebenarnya eksperimen, sebenarnya walaupun kolom Moore dah predict failure. Okay, kolom Moore yang ni yang merah ni. Okay, even though kolom Moore dah predict failure, tapi sebenarnya dia tak konsisten dengan eksperimen. Okay, value eksperimen tu dia kat luar, nampak? Dia tak kena pun failure lain yang dipredict oleh kolom Moore punya teori. Okay, so datanglah satu lagi engineer ke apa, okay, datanglah lagi seorang, dia modify, okay, dia modify kolom Moore punya teori. Okay, dia modify kolom Moore punya teori ni MM teori. Okay, so dia tambah sedikit parameter lah. Okay, tak ada pun tambah. Okay, dia modify sikit kolom Moore punya equation. Okay, so apa yang berlaku, dia yang modify Moore tu, okay, dia okay, modify Moore ni dia basically daripada kolom Moore tapi dia modify sikit. Okay, equation tu dia modify, dia jadilah yang ni. Dia jadi yang ni. And then dia punya failure locus dia yang ni warna hijau ni. Failure locus dia yang ni. Okay. And then barulah dia konsisten dengan eksperimen. So kalau you tengok line ni, line hijau ni, okay, line hijau ni, barulah dia close to the experimental data. Okay, dia close dengan experimental data lah. Okay, maksudnya dia lebih konsisten dengan eksperimen lah. Yang tengok sini, ni data eksperimen. Yang warna hitam tu saya plotkan eksperimen punya data. Okay, dia barulah konsisten dengan failure theory. So daripada sini kita tahulah modify Moore ni lebih accurate. Okay, dia maksudnya dia lebih konsisten dengan experimental data. Okay, itu untuk modify Moore. So equation dia tu je, dia tambah sikit. Kalau you all tengok, dia beza dekat sini sahaja. Okay, beza dekat sini. Okay, yang ni. Okay, yang ni sebenarnya adalah kuadran. Okay, kuadran ke 1, 2, 2 dan 4. Okay, maksudnya kalau dekat sini, dia beza kat sini lah. Okay, kalau you ada axis, okay, Y dan NX, ini adalah kuadran pertama, ini adalah kuadran kedua. Okay, you all dah belajar kan ni kuadran kedua, ni kuadran ketiga, ni kuadran keempat. Okay, so equation yang ni dia mewakili kuadran yang pertama. Okay, equation ni dia mewakili kuadran yang kedua dan juga keempat. Yang ni adalah kuadran ketiga. Okay, so dia modify hanya kuadran yang kedua dan keempat. Okay, that's why you tengok line ni, line hijau dengan line merah tu dia tak sama lah. Okay, dia tak sama. Ni line hijau, ni line merah. Dia tak sama. Okay, ni line hijau, dan ni line merah. Okay, yang lain sama. Kuadran yang ketiga dengan kuadran yang pertama sama. Okay, line tu dia overlap each other lah. Okay, dia overlap each other. Okay, cuma perbezaan dia hanyalah pada yang ni, kuadran yang pertama dan juga kuadran kedua dan juga kuadran yang keempat. Okay, yang tu saja dia modify lah. Alright.
so in conclusion, kita nak conclude kan. Okay, you dah belajar 6 failure criteria. Okay, kalau you nak buat selection macam mana? Contohlah you ada structure ataupun you ada material ataupun you ada design lah, you design any structure and then you nak predict sama ada you punya design tu akan fail ke tak. Okay, akan fail ke tak dengan certain value of load lah. Okay, you ada design, you nak apply load and then you nak tahu sama ada load tu akan menyebabkan you punya design fail ataupun tidak. Okay, macam mana nak predict failure? Okay, the first thing you kena define dulu. Okay, ini conclusion dia. First thing you have to define sama ada you punya structure ataupun material tu adalah ductile atau brittle. Ductile ke brittle? Ductile ke brittle? Okay, yang tu first thing. Okay, and then yang ni adalah dia bahagian kepada dua lah. Okay, kalau ductile, okay, you kena refer yang belah kanan ni lah. Okay, kalau ductile you kena refer yang belah kanan. Okay, kalau brittle you kena refer yang belah kiri. Okay, macam mana tahu dia brittle ke ductile? Okay, macam mana nak tahu brittle ke ductile? You boleh check dia punya failure strain. Buat tensile test. Ataupun kalau steel you dah tahu dah, steel mesti ductile, aluminium ductile. Okay, kalau glass brittle lah macam tu. Kalau tak tahu buat testing. Okay, buat testing and then tengok sama ada dia ada plastic deformation ke tak. Kalau ada plastic dia adalah ductile, kalau tak ada plastic dia adalah brittle. So kalau ductile, okay, kalau ductile material, so ataupun dia ada ni dia ada kriteria dia. Untuk ductile dia punya fracture strain mesti higher than 0.05. Kalau brittle dia punya fracture strain less than 0.05. Okay, let's say lah you punya material tu adalah steel. Let's say you buat structure menggunakan steel. Okay, structure you tu dibuat daripada steel. So you tahulah steel ni adalah ductile. Okay, ductile. So bila ductile you kena refer di sini. Okay, you dah tahu ductile so you refer yang belah sini. And then you kena check sama ada yield stress. Okay, yield stress in compression sama tak dengan yield stress in tension. Okay, so you kena buat both testing lah. You kena buat tensile test dan juga compression test. And then check yield stress dia sama ke tak sama. Okay, kalau tak sama, kalau yield stress in tension tak sama dengan yield stress in compression, okay, tak sama, so you kena gunakan ductile Moore failure theory. Okay, ductile Moore failure theory. Okay, ductile Moore failure theory. Kalau yield stress dia sama, yield stress in compression, yield stress in tension dia sama dengan yield stress in compression. Okay, so you kena go to this line. So okay, you yes lah, maksudnya yes. So you kena decide sama ada menggunakan distortion energy ataupun maximum shear stress. Okay, so kalau you all nak yang more conservative, you guna maximum shear stress. Kalau you nak guna yang less conservative, you guna distortion energy. Okay, distortion energy. Okay, konservatif tu maksudnya selamat lah. Dia predict tu terlampau selamat. Dalam riset you boleh guna maximum shear stress. Tapi problem dia apa? Kalau you design you punya structure tu terlampau selamat, so maksudnya you akan gunakan material lebih lah. Mungkin you akan menggunakan size diameter of the steel tu lebih besar daripada yang sepatutnya lah. Okay, kalau nak less conservative you boleh guna distortion energy. Okay, so sama juga untuk brittle material. Kalau you tahu you punya material, the material of your structure tu adalah brittle, and then straight away decide sama ada nak guna modify more ataupun brittle column more. Okay, kalau nak yang more conservative guna brittle column more, kalau nak less conservative guna modify more. Okay, itu cara you nak select you punya failure criteria. Okay, so you kena tahu dulu you punya material tu material apa, ductile ke brittle, and then kena buat testing, check sama ada yield stress in compression sama tak dengan yield stress in tension, and then select yang mana yang you nak guna lah, yang sama ada yang lebih selamat atau yang kurang selamat. Bukan kurang selamat lah, yang betul-betul predict the real value lah. Okay, Sir, yes. Kiranya carta atas tadi tu dia untuk kita pilih calculation mana kita nak guna tu. Maksudnya failure criteria mana nak guna? Failure criteria ada banyak tadi kan, ada 6 kan, 3. So nak pilih yang mana?
Ini dia punya guideline je lah, guideline. So kira daripada ni based on kita punya material apa, lepas tu kita nak guna calculation mana gitu. Yes. Nak guna teori mana. Alright. Okay, boleh faham? Yang lain Faham, ada kan? soalan tak? Yang lain ada soalan? Okay, tak ada. Senyap tandanya setuju. Okay, yang ni summary untuk berita. Okay, tak apa. And then habis. Okay, kita dah habis untuk failure theory. Okay, example ni saya buat kemudian lah. Okay, example ni kita buat kemudian. Okay, sebelum kita masuk small topic fracture mechanics, ada soalan tak? Saya open untuk failure theory. Kita dah habis failure theory under static loading actually. Kita akan masuk fracture mechanics sikit sebelum and then kita akan masuk failure theory under variable loading. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Alright. Kalau tak ada, kita masuk fracture mechanics ya. Okay, apa itu fracture mechanics? Apa itu fracture mechanics? Fracture mechanics ni adalah satu area of study, okay, bidang study yang mana kita dealing with the crack. Okay, dealing with the crack. Retak. Okay, retak. Retak ni boleh datang daripada banyak sumber lah. Okay, kat mana datangnya retak ni? Retak ni boleh datang daripada manufacturing process, for example masa you buat manufacturing process tiba-tiba berlaku error ataupun berlaku problem lah during machining, and then retak ataupun crack ni terhasil. Okay, ataupun material ni tak ada material you punya material ni perfect, contoh perfect, and then you gunakan material you tu sebagai you apply lah, ataupun you bring your material to the service. Okay, maksudnya and then after certain period of time, selepas tahun ke 2 tahun 3 tahun, okay, disebabkan material use support load, and then retak tu boleh muncul ataupun boleh initiate. Okay, dia boleh berlaku retak ataupun defect lah dalam material tersebut. Okay, for example lah, saya bagi one example, aeroplane, kapal terbang. Siapa yang pernah naik kapal terbang? Okay, you naik kapal terbang, okay, cuba you duduk dekat sayap kapal terbang. You duduk kat sayap kapal terbang, you cuba tengok betul-betul. Okay, you tengok, you duduk belah sayap tu, you tengok betul-betul dekat tingkap kat luar tu. Sebenarnya kat sayap tu banyak crack, banyak retak. Ada banyak retak, banyak crack. So, untuk case structure yang mana contains crack, so you tak boleh guna analisis yang you all belajar dalam strength of material 1, strength of material 2. You tak boleh belajar. You tak boleh gunakan that methods. Okay, so you kena guna methods method lain lah. Okay, nanti saya explain sebab apa. That's we call as a fracture mechanics. Okay, so fracture mechanics ni adalah satu bidang ataupun cabang kajian yang mana kita dealing with the structure containing crack. Okay, structure yang ada crack. Okay, sebab apa kita tak boleh guna cara yang you all belajar sebelum ni? Okay, dia ada reason lah, nanti saya explain. Okay, itu adalah fracture mechanics. So dengar je fracture mechanics, maksudnya kita nak predict failure untuk structure yang mana structure tersebut mempunyai defect ataupun crack. Okay, yang ada crack lah. Okay, itu fracture mechanics. So kita nak tengok sikit fracture mechanics. Okay, so baca sikit. Kita baca sikit. Every structure contains small flaw, okay, which size and distribution are dependent upon the material and its processing. Okay, so every structure sebenarnya ada defect. Tapi cumanya defect tu mungkin terlampau kecil. Okay, saya boleh cakap lah sebenarnya semua structure ni ada defect. Okay, ada void, ada crack and so on. Tapi mungkinlah defect tersebut tu
too small. Okay, kalau too small, you boleh gunalah yang semua yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni dalam strength 1, strength 2 and so on. Analisis tu boleh pakai sebab you assume defect tu too small and then can boleh diabaikan lah. Okay, this may vary from non-metallic inclusion. Okay, so yang flaw tu ataupun defect tu datang daripada inclusion. Okay, inclusion ni tahu tak inclusion? Okay, you dah belajar engineering material kan? Inclusion ni macam benda asing lah, benda asing dalam material you tu. Kalau you ada steel kat dalam tu kadang-kadang ada macam-macam material lain lagi kat dalam tu itu dia panggil inclusion lah. And micro void, ada juga void. Okay, ada lubang-lubang. Okay, mungkin during material processing tu dia tak perfectly lah. Okay, tak ada benda pun yang perfect. So dia ada void and so on lah. Okay. And then especially when you do the welding pun dia akan masukkan defect. Okay, welding ni lagi banyak defect. Dia ada type 1 crack, type 2 crack, type 3 crack, type 4 crack and so on. Okay, ini salah satu manufacturing process lah yang akan menghasilkan defect. And then grinding crack, quench crack. Quench ni heat treatment lah. You buat heat treatment, kadang-kadang dia menghasilkan crack jugalah. Okay, surface lap and so on. Okay, banyaklah sumber yang menyebabkan material contain flaw ataupun contain crack, okay, ataupun defect. So the objective of fracture mechanics is to determine if this small flaw will grow into large enough crack to cause the component to fail catastrophically. Okay, so fracture mechanics ni dia punya aim dia, kita nak tengok sama adakah defect ni ataupun crack ni akan grow, okay, akan semakin membesar ataupun tidak. Okay, adakah dia bahayalah, maksudnya kita nak analyze dia. Kalau dia semakin besar, okay, dia boleh menyebabkan fracture lah. Okay, kalau dia static, dia duduk, dia besar, contohlah you guna material, dalam tu ada crack, tapi crack tu tidak tak expand pun. Dia tidak grow, dia tak grow. Dia punya size tu remain saja. So tak bahayalah. So you boleh guna analisis biasalah. Okay. Itu adalah objective of fracture mechanics. Okay, now let's look at, okay, so if you still remember about stress concentration, okay, so let's say you ada contoh saya nak recap balik. Let's say you ada structure macam ni. Okay, so this is P, this is P. Okay, and then this is let's say this is W, and then thickness dia. Okay, thickness dia let's say thickness dia adalah T. Okay, T. Okay, so stress equal to what? Stress equal to P over A. Okay, P over A ataupun P over W T. Okay, ini adalah stress lah. Okay, macam mana pula kalau you ada structure yang sama tapi dia ada notch? Dia ada notch So what is the value of stress? Okay, so dia ada notch, so you apply P. So yang ni adalah, let's say ni adalah Z. Okay, ini adalah W. Okay, ini sama juga, thickness dia T. Okay, so stress dia akan jadi stress maximum. Oh, sorry. So stress akan concentrate pada points ni stress akan lebih tinggi lah. Okay, stress akan lebih tinggi pada point tu. Okay, kita panggil dia sebagai stress maximum. Okay, kalau kat sini stress dia, stress biasalah, stress yang value yang you dapat ni sama je. Okay, stress tu akan sama. Okay, kalau jauh daripada notch, okay, jauh daripada notch. Pada notch tu dia akan, stress dia akan lebih tinggi lah, lebih tinggi. Dia ada stress concentration. Okay, so stress max ni sama dengan apa? Sama dengan K sigma. Okay, you kena darab dengan K. Kalau you masih ingat lah, strength of material 1. Kalau tak ingat, you buka balik buku stress, strength of material 1 ataupun solid mechanics 1 So K ni apa? K ni adalah stress concentration
concentration factor. Okay, stress concentration factors. So dia sama juga case kalau you ada hole. Okay, kalau you ada hole macam ni, bulat. Okay, so sama juga stress akan maksimum pada titik ni lah. Sini akan jadi maksimum, kat sini stress lah. Okay, so stress maksimum dia sama dengan K sigma, K sigma. Okay, itu equation macam mana nak cari stress maximum. Okay, so my question is, okay, so K ni sebenarnya dia biasanya you ambil daripada mana? Daripada graf kan? Daripada graf Sebelum ni you ambil daripada graf, betul Boleh? Arif, betul? You ambil daripada graf ke dah tak ingat dah? Saya lupa rasa. Tak ingat? Siapa ingat? Haris ingat Haris? Okay, so K ni biasanya you akan ambil daripada graf lah. Saya tunjuk sikit. Sekejap saya tunjukkan you sikit. Itulah you all asyik transfer kredit je. Itu dah tak ingat dah. Transfer kredit, sampul sikit transfer kredit. Mana Okay, contoh lah contoh. Okay, sekejap. Ni. Contoh. Contoh stress concentration. So, K you ambil daripada graf Biasa you akan ambil daripada graf. Okay, daripada graf. Direct ambil. Okay. Cumanya ada satu benda yang tidak diberitahu. Kalau beritahu pun you lupa juga. Okay, cumanya masa you all ambil strength of material 1 ataupun solid mechanics, ada satu benda yang tidak diberitahu lah. K ni sebenarnya boleh dikira. Okay, K ni sebenarnya boleh dikalkulate. We can calculate the K. There is the equation to calculate the K. Okay, so means that we can straight calculate the K using the equation without referring to the graph. Okay, so apa K punya equation? Ni. K sebenarnya adalah equal to 1 plus 2A over B. 2AB. So kalau you ada, let's say you ada structure macam ni. Contoh, saya bagi contoh lagi sekali lagi. Okay, let's say you ada plate macam tu. And then ada hole. Okay, ada hole kat situ. And then kita boleh tulis yang ni sebagai A. Okay, kita boleh tulis. Okay, so this length yang ni kita boleh ditulis dia sebagai A. And then dia punya tinggi ni, tinggi defect ni kita boleh tulis sebagai B. Betul tak saya tulis? A, B. Okay. Okay, so K ni sebenarnya adalah K sebenarnya you boleh calculate menggunakan 1 plus apa tadi? Saya pun tak ingat semua equation 2A over B. Boleh guna equation tu. A over B. Okay. So you boleh calculate K tu. Okay, boleh calculate K. So untuk circle, kalau untuk hole ni, macam hole ni, contoh hole ni. So untuk case hole, okay, untuk case hole, so biasanya A sama dengan B lah. A sama dengan B. So K equal to 1 plus 2. So A sama dengan B, so you boleh tukar A kepada B lah. Okay, so 1. So K sama dengan 3. Okay, K sama dengan 3 untuk hole lah. Untuk hole. Stress concentration yang disebabkan oleh hole. Okay, so now kita belajar fracture mechanics, kita nak dealing with the crack. Okay, kita nak analyze crack. So apa maksud crack?
Okay, daripada figure ni, apa itu crack? Crack macam ni lah lebih kurang crack. Crack. Ataupun boleh lah macam ni, crack. Sekejap dia lain, dia terbalik. Sekejap. Ini terbalik ni. Untuk case tadi tu dia tarik dekat atas tarik ke atas. Okay, so sama juga yang ni. Saya padam balik. Okay, kalau you ada kenapa tak boleh padam? Okay. Right, so kalau you ada structure macam tu, okay, and then kita tarik macam ni tarik macam ni. Okay, so yang ni adalah A. Okay, let's say yang ni adalah B. Okay, kalau crack macam mana crack? Kalau ada crack, itu untuk hole. Okay, hole, defect dia adalah hole. Okay, so kalau you ada crack macam ni, okay, so apa maksudnya crack tu? Untuk case crack maksudnya adalah dia punya B almost equal to 0. Agree tak? Maksudnya B dia tu 0. B dia tu hampir 0. Okay, itu adalah crack Arif, agree tak Arif? Kalau crack tu maksudnya B dia equal to 0. Tak sure. Sebab kalau macam crack dia berlaku atas sikit daripada 0 Atas apa? Atas apa? Kalau crack tu dia berlaku atas sikit daripada 0. Atas sikit daripada 0. Memang dia ni dia bukan equal to 0 ni nampak ni. Ada beralun ni. Hampir 0. Hampir 0. Crack kan very ni kan. Apa tu? Dia bukan blunt crack lah, dia sharp crack. Almost 0 lah. Ni. Okay, agree tak? Agree. Okay. So kalau you masuk equation, you masuk K stress concentration tadi equal to 1 plus 2 A over B. Kalau B ni almost 0, apa jadi? K. 1. A bagi 0 berapa? Yang ni jadi infinity kan? Betul? Kalau B tu hampir 0, kita assume 0 lah. So A bahagi dengan 0, jadi apa? Infinity kan? Infinity. So 2 kali infinity, 2 kali infinity. 2 kali infinity tambah 1, 2 infinity tambah 1. Infinity lah, value too big lah, too big. Okay. Sangat besar. Alright. So now kalau kita ada stress maximum equal to K stress. Kalau K ni sangat-sangatlah besar kali dengan stress, so stress ni jadi apa? Sangat-sangatlah besar, betul? Stress tu akan jadi sangat-sangat besar. Kalau stress tu sangat-sangat besar, mestilah material tersebut akan totally fail lah. Maksudnya akan patah terus. Okay, sebab stress dia terlampau besar, so patah terus. Tapi kalau you all naik kapal terbang, saya bagi contoh kapal terbang tadi, sebenarnya banyak je crack dekat sayap tu. Kat sayap kapal terbang tu banyak crack. Tapi kenapa tak tercabut sayap tu? Okay, kenapa tak tercabut? Padahal stress dia terlampau tinggi. Stress dia terlampau tinggi, melebihi fracture stress ataupun melebihi ultimate tensile strength. Okay, tetapi in reality structure tersebut tak fail pun. Okay, kenapa? Sebabnya adalah equation ni tak boleh pakai. Inilah equation yang you belajar dalam strength of material ataupun dalam solid mechanics. Okay, dalam solid mechanics you belajar tu lah K tu yang you tengok daripada graph tu. Itulah equation dia. Okay, tapi sebenarnya dia tak valid untuk bila you ada case crack. Bila you ada crack, dia tak valid pun. Okay, dia memberikan value yang pelik-pelik. Macam tadi lah, value dia boleh jadi infinity.
Okay, value dia jadi infinity. Kalau infinity, stress to infinity, maksudnya bila structure you ada crack je terus patah lah. Ada crack je terus patah, ada crack je terus patah. Dah terbang tu dah lama tercabut sayap dia kan. Cabut sayap. Okay. Maksudnya sekarang adalah stress concentration ni tidak boleh digunakan apabila you are dealing with the crack. Okay. Bila you nak design structure nanti, ingat bila you nak jadi engineer nanti, jangan lupa sampai you mati lah. Bila you jadi engineer nanti, kalau you dealing with the crack, okay, so you tak boleh guna stress concentration factors yang you all guna sebelum-sebelum ni, yang you all belajar sebelum-sebelum ni. Okay, habis tu nak guna apa doktor? Okay, you all kena guna, ada satu lagi nama dia, iaitu K juga. Dia K juga, kita guna simbol K juga, tapi nama dia adalah stress intensity factors. Stress intensity factor, SIF. Okay, you kena replace stress concentration factor tadi dengan stress intensity factor. Itu je. Okay, yang lain-lain tu lebih kurang sahaja. Okay, sebelum kita masuk stress intensity factor, kita tengok dulu ada 3 jenis ataupun 3 mode crack propagation. Okay, maknanya crack tu dia akan grow. Okay, let's say lah you ada structure and then dalam structure itu ada crack. So kalau lah load yang you apply tu menyebabkan crack tu propagate ataupun dia bergerak, dia grow, dia memanjang. Okay, dia ada 3 jenis cara dia memanjang ataupun cara dia grow. Okay, the first one is what we call as a mode 1. Okay, mode 1 ni kita panggil ataupun nama dia sebagai crack opening propagation mode lah. Contoh macam ni ya. Untuk yang ni, kalau you tarik ke atas ni, okay, and then crack ni boleh propagate. Yang warna merah, yang saya highlight warna merah tu, okay, dia propagate macam tu. Okay, yang tu kita panggil sebagai mode 1. Okay, mode 1 which is opening crack propagation mode. Okay, and then mode 2, okay, mode 2 kita panggil dia sebagai sliding mode ataupun in plane shear. Okay, yang mana case you apply shear load. Okay, and then you punya crack pun akan propagate. Okay, boleh propagate. Yang kalau maksudnya dia propagate due to shear, kita panggil sebagai mode 2. Okay, mode 2 crack propagation. Okay, ada satu lagi iaitu kita panggil sebagai mode 3. Okay, ataupun nama dia adalah tearing mode lah. Okay, mode 3 ni adalah tearing mode. Okay, tear ni apa orang panggil? Tear. Macam pulas lah. Okay, macam pulas. Ataupun out of plane shear. So ini adalah case kalau you apply load macam dalam gambar rajah tu lah. Okay, ni you apply sini. So crack tu masih juga boleh propagate. Okay, boleh. Maksudnya dia koyak macam koyak. Betul lah. Bukan macam hati you koyak tu, macam you koyak kertas. Yang kalau hati koyak tu lain. Okay, koyak kertas. Betul. Okay, yang tu itu adalah 3 jenis loading lah. Okay, 3 jenis loading yang boleh menyebabkan crack tu propagate. Tapi for your information mode 1 ni pun orang tak habis-habis lagi study. Sampai sekarang ni mode 1 ni ramai orang buat PhD, buat master study pasal mode 1 ni pun tak habis-habis lagi. Okay, mode 2, mode 3 lagi lah. Okay, tak habis-habis ceritanya. Okay, orang belum fully understand lagi. Okay, and then equation dia pun mengarut-ngarut lah. Saya dulu pernah juga belajar yang mode 1 ni. Okay, mode 1 tu boleh lagi. Mode 2, mode 3 ni equation dia tu panjang berjela. So lebih baik tak perlu belajar. Bagi saya lah, kalau you all nak belajar, you belajar lah. Okay, alright. So kita akan tengok mode 1 saja. Mode 1 sudah cukup. Sudah cukup lah. Tak perlu sampai mode 2, mode 3. Okay, so apa itu stress intensity factors? Stress intensity factors adalah equal to K. Okay, you all faham K itu sebab apa? Sebab apa kita guna stress intensity factor? Sebab stress concentration factor dia tak boleh the value dia tu tak represent the real stress value in the structure. Bila structure tersebut ada crack. Saya ulang bila structure ada crack, so stress intensity factors dia tidak
reflect value yang kita dapat based on stress intensity factors doesn't reflect the real value of stress lah. Okay, so that's why we come up with the stress intensity factors. So stress intensity factors is given by stress time cert pi A. Okay, so stress intensity factor yang ni equal to stress yang you apply. So pi is pi lah. So A ni adalah half of the crack lah. Half of crack length. Okay, half of crack length. Okay, kalau you tengok gambar rajah ni, okay, so A tu adalah half saja, half daripada crack length. Okay, yang tu adalah A. Okay, dia punya unit apa? Unit dia megapascal cert M. Dia pelik sikit. Okay, megapascal cert M. Okay, so for mode 1, kalau for mode 1 kita akan tulis K1. Okay, you tengok situ ada K1. Itu maksudnya mode 1. Okay, student nama silap student baca KI. KI equal to sigma cert pi A, bukan KI, K1. 1 tu adalah mode 1. Okay, mode 1 tadi. Tengok ni. Ni tadi. So K1 equal to sigma cert pi A. So sigma adalah stress in the absence of crack. Okay, in the absence of crack tu maksudnya stress yang you apply lah, maksudnya jauh daripada crack, bukan stress pada crack. Okay, and then K is a function of geometry, size and shape of the crack and loading of type. So okay, yang tadi ni, okay, yang tadi yang ni K equal to sigma pi cert pi A ni. Yang ni kalau saya tak salah, ini adalah untuk ellipse, untuk case ellipse ataupun untuk middle crack kalau saya tak salah. Yang ni untuk middle crack saya rasa. Middle crack. Okay. Untuk maksudnya you ada structure, dia ada crack at the middle. Okay. Tapi kalau lah you punya crack tu dekat sini lah, ataupun you ada hole and then baru ada crack lah and so on. So you kena tambah satu parameter. Okay, you have to add one parameter which is beta. Okay, you kena tambah beta kat depan tu. Equation ni tadi, okay, you tambah beta kat depan. Okay, untuk beta tu represent sebagai effect of geometry, size dan juga shape of the crack. Okay, and also loading lah. Okay, and also loading. Okay, maksudnya crack tu boleh different size ataupun location. Okay, geometri dia pun boleh berbeza, dia punya shape pun boleh berbeza. So you kena tambah beta. Okay, you kena tambah beta tu untuk daripada equation asal okay. Alright. So beta ni nama dia apa? Beta ni nama dia stress intensity modification factors. So dia nak modify lah, sebenarnya dia ada modification factors lah kita panggil. Okay, untuk dealing dengan ataupun untuk take into account the different in geometry, size and also shape. Beta ni dapat pada mana? Beta ni you boleh tengok table. Okay, beta ni you boleh tengok table. Okay. Okay, ini adalah table untuk beta. Okay, table untuk beta. Okay, ini untuk case macam ni lah. Crack tu, internal crack. Okay, crack tu kat belah dalam. Ini adalah case untuk crack tu surface crack. Okay, maknanya crack tu daripada tepi lah. Edge crack dia panggil crack pada tepi lah, pada edges dia. Okay, and then yang ni adalah untuk crack kat tepi juga, tapi force dia adalah bending moment. You apply bending moment. Okay, yang tadi you apply unit axial unit axial. Yang ni you apply bending moment. Okay, and then ni adalah case di mana you ada hole, lepas tu you ada crack. Okay, untuk cari beta lah. So beta ni you kena, kalau you nak cari, you kena refer pada gambar rajah yang betul lah. Okay, ataupun figure yang betul. Okay, untuk cari beta. Okay, ada lagi. Ni adalah untuk case silinder ataupun rod. Okay, ada rod ataupun tube lah, tube ada lubang kat sini ada lubang Okay, so case untuk tube ataupun pipe lah pipe tiba-tiba ada crack so you kena guna figure ni lah untuk cari beta.
And then yang ni pun lebih kurang sama ni. Nanti saya check apa beza dia. Okay, yang ni untuk yang ni sepatutnya untuk pipe untuk pipe yang ni. Yang ni saya tak pasti. Mungkin untuk shaft. Okay. Untuk kes-kes lain macam mana pula? Untuk kes lain you kena derive lah. Ya. Yang ni pun basically graf-graf ni pun dibuat daripada researcher yang buat researcher yang develop lah dia orang buat kajian, researcher, and then di plot this graph lah. Untuk kes-kes yang pelik-pelik tu you kena buat analisis lah. Okay, tak boleh refer from the graph. Okay, that's why lah bila you nak design something, you tak boleh buat structure yang pelik-pelik. Okay, bila you buat structure yang pelik-pelik yang orang tak pernah buat, and then bila you nak buat analisis tak boleh. Okay, tak erti nak buat analisis. So that's why lah yang you punya komponen-komponen kadang-kadang you tengok dekat apa tu, power plant, dekat oil and gas industry apa semua. Common shape je. Okay, bulat, rod, pipe, petak, bulat macam tu je. Okay, dia tak adalah buat bentuk pelik-pelik. Kau tak nak analisis nanti tak erti. Okay, buat pandai, analisis tak erti. Okay, so this is the common lah, untuk common shape lah. Okay, how to calculate the beta for the common shape. Okay. Okay, sekarang ni macam mana nak predict failure? Tadi kalau you all tengok dalam failure under static loading tu, kita compare. Okay, salah satunya adalah kita compare in term of shear stress. Okay, for example yang first theory yang you belajar, okay, maximum shear stress theory. So sigma max of the structure greater or equal to sigma max at the yield point during the unit axial test, and then ini failure berlaku. Okay, apabila maximum stress of the structure besar daripada maximum stress semasa tensile test, so failure is predicted. Itu contoh. So kalau case ini pula macam mana? Kalau case structure yang ada crack, macam mana you nak predict failure? Macam mana nak predict failure? So failure kita predict failure apabila K of the structure, K ataupun K1 lah, K1 of the structure. Okay, saya tulis. Okay, yang ni kriteria untuk failure prediction for the structure containing crack. Untuk structure yang ada crack, macam mana nak predict failure? Failure is predicted when the K1 of the structure is higher or equal to the K1C. K1C. Apa pula K1C ni? K1C ni adalah critical stress intensity factor. Critical stress intensity factor, K1C. K1C ni nak dapat daripada mana? K1C ni boleh dapat daripada eksperimen. Okay, daripada eksperimen. Okay, sama lah tadi. Tadi pun tahu max unit axial at yield point. At yield point you dapat daripada tensile test kan? Daripada tensile test. You dapat daripada tensile test. So sama kat ni. K1C ni pun you boleh dapat daripada testing. Okay, daripada testing. Daripada testing you boleh dapat, and then you calculate lah you punya structure punya K1, and then you compare dengan K1C daripada eksperimen, and then you boleh tengok sama ada structure dia tu fail ataupun tidak. Tapi untuk course ni BTD 2663, K1C ni you boleh ambil daripada graph, okay, ataupun table. Okay, kita dah provide lah. Okay, tak perlulah buat testing. Kalau but in reality, kalau you all kerja nanti jadi engineer semua, you kena buat testing lah. You kena buat testing untuk calculate K1C. Kalau you all guna material yang pelik-pelik, kalau you guna material yang dah biasa orang guna, steel, aluminium, whatever material lah, maksudnya yang common. Okay, so value K1C ni dah ada dalam standard. Okay, dalam standard. Dah belajar standard kan hari tu kan, minggu pertama itu kita dah belajar pasal standard. So basically yang K1C ni ada dalam standard, okay, ataupun dalam textbook. So boleh ambil terus value, tak perlu buat testing. Kecuali kalau you all buat material yang pelik-pelik yang orang tak pernah guna.
Yang tu you kena buat testing lah untuk kira dia punya K1C. Okay, kita baca sikit nota. When K1 reach critical value K1C, then crack propagation initiate. Yang tu saya cakap tadi lah. So maksudnya bila K, you punya structure higher than critical K1C, okay, and then so means that crack akan propagate. Crack akan propagate. K1C is a critical stress intensity factor, ataupun nama lain dia fracture toughness. Fracture toughness you all biasa dengar kan? Fracture toughness. So sebenarnya saya tak agree sebenarnya. K1C sebenarnya dengan fracture toughness ni value dia almost same, tapi sebenarnya slightly different. For your information lah. Tapi for your case ni you assume je lebih kurang lah tu K1C dengan fracture toughness. Okay, tapi sebenarnya dia ada sedikit perbezaan lah. Nak tahu bezanya? Okay, kena bawa beras pulut lah. Beras pulut datang jumpa untuk menuntut. Okay. And then K1C depends on material. Crack mode. Okay, K1C tadi ni dia depends on material. Lain material, lain value. Crack mode. Nama pun K1C. 1 tu adalah mode 1. Kalau mode 2 dia tak jadi K1C, dia jadi K2C. Macam for you to see pula K2C. Kalau mode 3, K3C. K3C. Okay, dia macam for you to see pula. Okay, Simizan. Processing of material, okay, cara you processing material also akan affect K1C. Temperature also akan affect K1C. Loading rate, state of stress at crack site and so on. So K1C ni pun dia depends on several factors lah. Okay, different material lebih different K1C. Different temperature, different K1C and so on. Okay, K1C is defined as a mode 1 plane strain fracture toughness. Okay, so K1C for engineering material. Okay, engineering material. So dia in between 20 hingga 200. Okay, itu K1C. Okay, dia range dia adalah 20 hingga 200. Okay, kenapa megapascal? Dia ada cm kat sini. Unit ni salah. Okay, for polymer and ceramic, untuk polymer and ceramic, okay, value dia adalah in between 1 and 5. So kecil je lah value dia. So that's why polymer dengan ceramic ni bila ada crack dia mudah untuk patah. Ceramic kan brittle. Okay, kalau ada crack sikit je you ketuk terus patah. Okay, terus pecah. Okay, sebab K1C dia sangat kecil. Okay, dia sangat kecil. Okay, and then you can calculate the factor of safety. Kn equal to K1C over K1. Okay, sama juga sebelum ni you belajar N equal to S yield over S ataupun S yield over stress. Okay, ataupun N equal to S UTS over dengan stress. So kalau untuk case fracture mechanics, so N is given by K1C divided by K1. Okay, itu untuk factor of safety. Okay, ini adalah value untuk several material lah. Okay, untuk common material, untuk aluminium, okay, so K1C dia adalah 26. Untuk grade 2024, okay, aluminium grade 7075, okay, aluminium grade 7178, so dia punya different K1C lah. Okay, grade ni berbeza sebab dia punya composition lah, chemical composition dia berbeza lah. Okay, and then dia punya yield strength pun berbeza. And then untuk titanium, okay, ini absal ni sama ni. Okay, ni ada kesilapan ya. So grade dia lain-lain lah. Lain-lain grade akan menghasilkan different value lah. Different value of K1C. And then for steel, okay, 4340, 4340 sama kan ni. 52100. So ini dia punya value K1C. Okay, untuk room temperature. Kalau higher temperature lain pula. Okay, habis dah. Ini adalah example. Kita akan buat contoh example lagi. Okay. Ada soalan? Setakat tu? Sir, Ya, tanya. untuk KI ni K1
Untuk Apa dia? calculate crack Sorry. Again. Untuk K calculate selain daripada crack. Lepas tu untuk K1 ni untuk calculate crack. Ke macam mana? Jadi K1 ni untuk calculate crack sajalah. Yang K1 ni, K1 ataupun K1 ni dia untuk dia bukan, dia sebenarnya simbol ni you letak pun, you nak letak Z pun boleh, you letak M pun boleh, ikut you lah. Tapi untuk structure yang biasa yang tak ada crack, you assume tak ada crack, sebenarnya semua structure ada crack. So kalau you assume structure tersebut tak ada crack, you boleh guna K sahaja, stress intensity factor. Wait. K ni adalah stress concentration factor. Okay, tapi bila ada crack, so you kena guna K1. Okay, K1 which is stress, nama dia adalah stress intensity factor. You kena ingat yang ni lah. Okay, yang ni adalah K yang ada crack. Yang ni adalah K untuk structure, ini adalah untuk K1 adalah untuk structure yang ada crack. K adalah untuk structure yang you assume tak ada crack. You assume, sebenarnya semua structure ada crack cuma you assume tak ada. So you boleh guna stress concentration tu. You assume tak ada crack tu sebab crack tu too small and then dia tak ada effect. The crack doesn't ataupun the defect doesn't affect on the you punya analysis. So you boleh guna stress concentration factors. Okay, boleh. Lepas tu yang whole dan lain-lain tu guna K sahajalah. Untuk yang lain-lain macam mana maksudnya? Yang tadi baru bincangkan yang whole. Semua tu defect lain defect lain tu you boleh guna K sahajalah. Okay, faham sah. Untuk crack saja. Crack tu maksudnya yang B tu, value of B tu approximate to 0. Maksudnya dia menghampiri 0. B tadi ni. Yang mana tadi? Ni B ni. So B ni menghampiri 0, barulah you assume dia adalah crack. So bila dia crack, you kena guna K1. Okay. Selain crack tu, guna K sahaja. Maksudnya bila ada notch ke, bila ada fillet ke, okay, fillet. Bila ada groove, itu tak perlu. Itu guna K biasa sahaja. Tak perlu guna K1C. Okay, boleh? Faham sah. Saya panggil apa you? Ferry ke? Saya panggil apa? Boleh panggil Achmat. Achmat, okay. Okay sah. Alright. Soalan lain? Okay. Sir. Yes. Maksud kita boleh assume dia tak ada tu berapa? Maksudnya nilai dia tu terlalu kecil tu berapa paling minimal? Good question. Okay. Defect ni ataupun crack ni, the highest ataupun yang paling besar kita boleh detect adalah 0.2 mm. Setakat ni kita boleh detect 0.2 mm. Kecil daripada tu biasanya kita tak boleh detect. So you boleh jadikan, boleh katakan sebagai 0.2 lah. Tapi 0.2 ni pun too small lah. Maksudnya bawah daripada 0.2 tu kira tak ada crack lah. Kira tak ada. Betul. Kalau dekat industri dia boleh detect 0.2 mm. Dia guna guna ultrasonic scan tu. NDT punya device. So dia boleh detect bila 0.2 ke atas saja. Kalau tidak, dia assume tak ada defect. Okay, baik sir. Alright. Okay, ada soalan lain? Contoh ni nak buat ke you all tengok je? Tengok sendiri je. Kalau tidak saya nak masuk lecture lain. Saya sebenarnya plan saya adalah saya nak cepatkan sikit, nak speed up kita punya lecture ni sebab minggu depan hari Ahad kita dah start berpuasa. So saya tak nak lah buat sampai kelas sampai pukul 6 apa semua hari Rabu tu. So saya nak cuba pendekkan kelas lah. So saya nak speed up lah. Anyway,
it's up to you. You rasa perlu ke kita buat ni example 5 ataupun you nak tengok sendiri je? You tengok sendiri lah Boleh? Mudah je ni. Ini mudahnya ni. Budak kata 5 pun boleh ni. Equation dia mudah je. Cuma nak kena faham lah. Nak faham tu you boleh bawa soalan ke kelas yang berikutnya kalau you tak faham. Okay, apa itu maksud dia yielding and so on lah. Okay, tapi dia punya calculation ni very simple. Cuma you kena faham konsep lah. Okay, so saya skip this one. Saya akan masuk lecture yang baru lah. Okay, tajuk baru. Kita dah habis untuk failure under static loading. Saya akan masuk failure under dynamic variable loading. Okay, tapi sebelum saya masuk tu kita take 5 dulu. Then take 5 kita jumpa balik pukul 4 suku. Sekarang 4.10. 4 suku kita jumpa balik. And then saya akan masuk topik sebaru lah. Alright, take 5 Sir. Yes. Saya tadi Syahabuddin ada datang sir, tapi line tak stabil. So terputus tadi. You stabil you? Line tak stabil. You stabil tak? Stabil. Okay. Saya Tira datang. Tira stabil? Stabil tak? Okay. Saya pun sama sir. Wan Muhammad Ramai Afham. pula ni. Sekejap Tira. Siapa? Saya tu siapa? Wan Muhammad Afham sir. Wan Muhammad Afham. Banyak tak datang sebelum ni. Gimana? Saya ada masalah itu sir. Masalah? Okay. Saya cuba catch up. Okay. Alright. Ada lagi? Arif tak ada Arif? Arif bin Mamat. Okay.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambung balik ya. Okay, kita sambung lecture kita, new topics. Okay, which is failure resulting from variable loading. Okay, so apa beza yang sebelum ni? Sebelum ni kita tengok failure under static loading. Okay, failure under static loading. Okay, so hari ni kita nak tengok, okay, sekarang ni kita nak tengok failure under variable loading. Okay, variable loading ataupun cyclic loading lah. Okay, cyclic loading. So cyclic loading tu apa? Kita dah tengok hari tu ya. Hari tu saya dah explain apakah beza antara static loading dan juga cyclic loading ataupun fatigue loading pun boleh ya. Fatigue loading boleh. So static which is the load unchanged in magnitude and also the direction. Okay, maksudnya dia punya magnitude dengan direction tu fixed. Okay, fixed, tak bertukar. Kalau cyclic loading ataupun fatigue loading, okay, dia varies with time. Okay, maksudnya magnitude dan juga direction akan berubah. Okay, berubah with time. Okay, varies with time. Okay, sekarang kita nak tengok lah macam mana nak predict failure based nak predict failure, okay, due to the cyclic loading. Alright. Introduction to fatigue. Introduction to fatigue. Fatigue means cyclic loading lah ya. Okay. Fatigue. Fatigue is the failure on engineering materials characterized by stress level. Okay, so when we talk about fatigue, bila kita cerita pasal fatigue failure, okay, fatigue loading ataupun fatigue failure, so there are several factors. Okay, several factors you have to understand lah. Okay, the first one is stress level. Okay, stress level. Okay, apa itu stress level? Maksudnya adalah stress yang you apply lah. Okay, stress yang you apply pada material. So normally stress yang kita apply pada material is lower than yield point. Okay, so normally fatigue ni dia berlaku, okay, under the stress lower than yield point. Sebelum ni kita dah tengok kalau under static loading, okay, under static loading, contoh ni adalah tensile test. So pada point ni yield strength ni, pada point yield strength ni kita predict failure berlaku pada yield point lah, pada point ni kita predict failure berlaku pada point ni. Tapi fatigue ni, okay, dia boleh berlaku di bawah point ni. Even though stress yang you apply tu rendah daripada yield strength, tapi fatigue failure boleh berlaku. So that's will be dangerous lah. Okay, maksudnya fatigue ni lebih bahaya lah. Okay, even stress tu belum lagi exceed the yield strength, tapi failure boleh berlaku. So very dangerous lah. And then we can also categorize, we also can characterize fatigue based on cycles. Okay, cycle number. Okay, loading cycle. Okay, high numbers of repetition for a given loading. So tadi kita cakap fatigue ni adalah cyclic loading, cyclic loading. So kita boleh characterize fatigue ni based on number of cycle. Maksudnya 1 complete cycle, and then 2 complete cycle, 3 complete cycle, and so on. Okay, so number of cycle is also very important for the fatigue analysis. And other factors. Okay, other factors including the stress concentration, notch sensitivity, surface condition, size, and also temperature. Okay, so the main key point here is the fatigue. So fatigue means the loads varies with time. Okay, maksudnya load ni dia berbeza lah. Okay, pada 1 second maybe load dia 0. Okay, at 2 second maybe load dia maximum, and then 3 second minimum, and so on. Okay, this cyclic loading. Alright. Okay, this is also very important. When machine part fails statically,
they usually develop a large deflection, thus visible warning. Okay. However, a fatigue failure give no warning. Yang tu yang bahayanya fatigue failure ni. Okay, sebab apa? Sebab kalau material you fail under static loading, okay, so biasanya dia akan memberi sign lah, ataupun dia akan memberi bagi apa maksudnya, bagi gambaran ataupun you punya structure tu you boleh nampak, okay, dia dah macam deform dah banyak dah, okay, maksudnya dia dah masuk plastic deformation, dia dah deform banyak, and then you boleh tahulah maksudnya you punya structure tu akan fail, okay, akan fail tak lama lagi lah, ataupun ada certain masa nanti dia akan fail. Tapi fatigue ni dia tak bagi warning. Fatigue ni susah nak bagi warning. Dia tak ada excess plasticity. Okay, excessive plasticity. Maksudnya dia tak menunjukkan, dia tak akan deform too much and then you boleh nampak and then you kata nak fatigue failure nak berlaku. Tak. Kalau fatigue failure ni dia boleh berlaku tanpa any sign. Okay, ataupun any visible warning. Okay. So that is the dangerous lah of the fatigue. That's why 90% of the structure dekat dunia ni sebenarnya fail due to fatigue. 90% structure yang fail adalah disebabkan oleh fatigue. Okay. Sebab dia tak bagi warning so you kena buat analisis yang betul lah. And then fracture surface, ini adalah contoh fracture surface, okay, ataupun common fracture surface of the structure yang fail due to fatigue. So you perasan tak kalau macam contohlah baru-baru ni China Airline kapal terbang China dia baru terhempas, betul? Terhempas. And then bila terhempas apa yang berlaku? So banyaklah engineer, okay, and then forensic and so on, dia pergi kat tempat berlakunya crash tu lah, okay, berlakunya crash. And then kalau mechanical engineer, dia akan ambil sepihan-sepihan kapal terbang yang pecah, kan, yang sepihan-sepihan kapal terbang yang dah patah and so on, okay, dia akan ambil lah sepihan-sepihan tu and dia dibawa masuk lab. Sebab apa dia ambil benda-benda tu? Untuk dikaji, okay, dia nak kaji apakah yang apa sebab, what is the reason of the crash, selain daripada human punya error lah, okay, kalau pemandu kapal terbang tu bunuh diri ke apa, itu lain cerita lah, okay, tapi biasanya mechanical engineer ni dia akan ambil sepihan-sepihan kapal terbang ataupun structure kapal terbang yang ada, dia akan bawa masuk lab dan dia akan check, okay, dia akan check, nak tengok lah apa penyebab structure tersebut gagal ataupun kapal terbang. Untuk kes ni, kenapa kapal terbang tersebut crash, okay, for example. Okay, so what I'm trying to highlight is very important to know how the fatigue surface fracture is look like. Okay, kita kena tahu macam manakah bentuk fatigue fracture. Okay, dia punya fracture surface dia macam mana. Okay, so that bila sebuah structure fail, ataupun macam tadi case tadi kapal terbang fail, and then you ambil structure tersebut, you check under microscope, kalau you jumpa bentuk yang macam fatigue failure, yang dia you tahulah, okay, this structure actually fail due to fatigue. Dia ada banyak sign. Kalau dia fail due to ductile fracture ke, ataupun dia due to corrosion ke, due to erosion ke, so dia akan ada perbezaan pada fracture surface dia. Okay, fracture surface material ataupun structure boleh memberi gambaran ataupun boleh memberi rujukan ataupun memberi memberi gambaran lah kepada investigator lah ataupun engineer untuk detect apakah penyebab structure tersebut fail. Okay, sama juga untuk fatigue. Okay, kalau you tengok gambar tu, figure tu, itu adalah common fracture surface for the structure that fail under fatigue. Okay, so dia biasanya dia ada tiga region lah, 3 different region. Sekejap mana pen saya tadi. Okay, so dia ada 3 different region. Okay, saya dah tulis kat situ, region A,
Okay, region A yang ni. Okay, and then region B and also region 3. So region A tu kita panggil dia sebagai, okay, we call it as a stage 1 ataupun initiation or onset of microcrack. Okay, initiation point. Okay, maksudnya kat mana point crack tersebut start berlaku ataupun failure tu start berlaku. Initiation point. Okay, and then stage 2 kita panggil dia sebagai stable crack propagation. So first crack akan initiate macam tu, semua ada small crack, and then bila ada small crack tu akan propagate. Dia akan propagate tu maksudnya dia akan grow lah, dia akan grow. Okay, itu adalah region B. And then okay, yang bentuk ni, bentuk crack propagation tu kita panggil dia sebagai striation ataupun beach mark. Okay, beach mark. Sebab apa dia panggil beach mark? Sebab bentuk dia macam pasir kat laut tu. You pergi dekat pantai, you pergilah pantai Leleh ke, pantai Legenda ke. Okay, you tengok pasir tu bila dia kena ombak dia akan berlekuk-lekuk berlekuk-lekuk macam tu. Okay, dia panggil beach mark. Okay, so sama juga untuk fatigue, dia ada bentuk macam tu dekat material. Okay, itu menunjukkan crack tu propagate. Okay, region di mana crack propagate secara stable lah. Okay, stable crack propagation kita panggil. And then pada certain length, okay, so yang ni dah jadi crack lah bila dia dah propagate. So yang ni dah, kawasan ni dah ada crack. Okay, so at certain crack length, dia akan fail secara cepat. Okay, yang tu adalah region C lah. Okay, region C iaitu kita panggil sebagai sudden failure ataupun fast fracture. So mula-mula dia initiate dulu, crack akan keluar, and then dia akan propagate. Okay, selepas propagate dia akan fast fracture, dia akan fracture terus. Okay, so ada 3 region. Kalau you jumpa 3 region macam ni, 3 permukaan macam ni, so you tahulah structure you tu sebenarnya fail disebabkan oleh fatigue. Okay, disebabkan oleh fatigue. Okay, and then this is another example lah. Yang ni adalah spesimen yang kita buat di lab lah. Bukan kita buat, ini saya punya spesimen dulu masa saya study dulu, saya buat master dulu, saya buat pasal fatigue. So saya buat testing lah. Okay, ini adalah sampel yang saya guna dulu tahun 2009. 2009, sekarang 2012, dah 13 tahun So ini adalah contoh lah. So kalau you tengok kat sini, ini adalah crack initiation ataupun region 1. Yang ni. Ini adalah crack initiation. Okay, saya tulis warna merah okay, ni adalah crack. You nampak ni ada crack initiation kat sini. Okay, selepas tu crack ni akan propagate. Crack ni akan propagate. Yang tu adalah kita panggil sebagai region 2 lah ataupun stage 2. Okay, sampai sini crack tu akan fast fracture. Dia terus fracture secara cepat lah. So dia ada 3 region lah. So crack initiation region, crack initiation region, and then crack propagation region, stable crack propagation region, and then rapid fracture region. Okay, so kalau kita tengok dekat kawasan ni, so inilah ni yang nampak region dia tu berbeza lah. Okay, fracture surface dia tu dia berbeza. Okay, so kalau you tengok lebih dekat under microscope, yang ni mikroskop yang tak besar sangat, apa tu, magnification yang rendah lah. Kalau you tengok guna you magnify that region, you tengok betul-betul you close up, so you akan nampak yang bentuk striation tadi bentuk striation you akan nampak. Okay, for your information lah, just for your information, one striation ni, kalau you ada 2 striation, so jarak ni mewakili sebagai 1 cycle. Okay, 1 cycle. Kan loading tadi kan dia cyclic loading kan. Cyclic loading. So 1 cycle represent 1 striation. Second cycle represent second striation. So kalau you punya testing ni 1 juta cycle. Okay, contohlah you buat testing, you apply 100 juta cycle. So you striation tu ataupun benchmark tu akan ada 1 juta lah. Akan ada 1 juta. So dia very small lah. Macam ni. Macam ni kan, ni striation dari tu. Okay, dia ada 1 juta. Kalau you apply 1 juta cycle,
Sejutalah structure yang ada pada material tersebut, structure tersebut. Okay. And then yang ni adalah different fracture surface lah. Okay, different fracture surface untuk different loading. Okay, different loading. Okay, for example here kalau you tengok sini, ni untuk high nominal stress, low nominal stress. Okay, maksudnya ni high stress lah, bila you apply stress tu tinggi, yang ni you apply stress tu rendah. And then ini ada case tension ataupun tension compression. Okay, maksudnya you apply tension lah, you apply loading dia macam tu, ataupun tension and compression. Okay, you apply tension and then compression, tension, compression. So ini adalah bentuk-bentuk fracture surface dia lah. Okay, ni bentuk-bentuk fracture surface dia. Okay, and then kalau you apply bending, okay, you apply bending. Oops. So kalau you apply bending, okay, yang itu adalah bentuk fracture surface dia. And then kalau you apply reverse bending, and then kalau you apply torsion, itu adalah bentuk-bentuk dia. Okay, ini adalah contoh. Yang ni adalah contoh yang belah sini, yang belah kanan tu, figure ni. Ini adalah contoh sampel yang kita buat rotation bending. Okay, rotation bending yang ni ya. Yang ni, rotation bending. So dia lebih kurang bentuk yang macam ni lah. Okay, lebih kurang yang ni. Okay, yang ni kita buat di lab. Ini saya yang buat ni, saya suruh student buat ni. Ini student yang buat, student FYP, project final ID. Project final. Final year project. Okay, sorry, FYP, final year project. Okay, so ini adalah project, final year project. Kita buat reverse bending dekat lab. So kalau you all boleh tengok, okay, yang ni adalah crack initiation lah. Yang tu, yang banyak-banyak tu adalah crack initiation. Okay. Okay, and then dia akan propagate, tapi dia propagate macam ni lah. Propagate, and then sampai satu masa dia akan fast fracture. So yang warna hitam, yang gelap tu, yang saya bulatkan tu, itu adalah fast fracture. Okay, so crack tu start dekat ujung ni. Okay, dia start dekat ujung-ujung ni, and then dia akan propagate lah. Dia akan propagate secara bulat macam tu. Propagate sampai fast fracture. Okay. This is another example lah. Yang ni saya ambil daripada textbook. Okay. So you can tengok ini shaft Ini adalah shaft. Okay. Shaft ni, okay, point B tu saya rasa point B tu adalah crack initiation. Okay, point B ni adalah crack initiation. Okay, ini apa? Ini keyway. Keyway tahu keyway? Ini adalah keyway keyway. Okay, keyway tempat you letak lock. You nak lockkan shaft. And then yang tempat B tu saya rasa adalah crack initiation. And then dia propagate lah. Okay, and then dia propagate. So yang ni adalah fast fracture saya rasa. Okay, so sama juga case ni. Kita boleh tengok ini adalah dia punya fast fracture. Okay, yang ni adalah crack propagation. Okay, stable crack propagation. So yang ni adalah crack initiation. Ni adalah stage 1 lah. Stage 1 crack initiation. Ni adalah stage 2 stable crack propagation. Yang ni adalah stage 3. Okay, fast fracture. So daripada fracture surface you dah tahu dah. Okay, ini material ni disebabkan oleh fatigue. You as an engineer you tengok pun you dah tahu sepatutnya lah. Okay, tapi kalau tak tahu something wrong lah. Okay, so macam mana nak analyze ataupun macam mana nak predict failure for the structure under fatigue loading. Okay, for the structure fatigue loading, how to predict the life ataupun how to predict the failure. So there are 3 methods. Okay, ada 3 method lah. Ada 3 method yang you boleh gunakan to predict the fatigue life. Kita panggil fatigue life lah. Failure ataupun fatigue life lah. Failure ataupun fatigue life, benda yang sama. So the first method is what we call as a stress life SN method. Okay, stress life SN method. Yang ni adalah method yang paling common sekali. Okay, kalau seseorang tu dia belajar pasal fatigue,
dia mesti tahu SN curve tu apa. Okay, dia mesti tahu SN curve tu apa. Ataupun stress life lah, stress life method. Okay, yang paling common sekali ya. Even engineer yang mula-mula mencipta fatigue test ni pun test pertama yang dibuat adalah SN curve. SN curve saintis yang pertama yang kaji pasal fatigue dia buat SN curve. Okay. And then the second method, ada yang nak bercakap ke? Ada yang buka mic ke? Boleh tanya, siapa yang nak tanya ni? Ada yang nak bertanya ke? Tak ada. Okay. Second method to predict the fatigue life is what we call as a strain life. Epsilon N. Okay. Ataupun kita panggil dia sebagai crack initiation methods. Strain life. And then the last but not least is the linear elastic fracture mechanics. Okay. Linear elastic fracture mechanics, LEFM. Okay. Ataupun crack growth methods. So for your information, untuk yang method nombor 3 ni, ini adalah method di mana untuk structure yang containing crack. Bila ada crack, you kena guna yang ni. Okay. Kalau tak ada crack, you boleh pakai ni, you boleh pakai ni. Okay. Ini kalau yang tak ada crack. Tak ada crack. Kalau ada crack, kena guna LEFM. Okay, guna LEFM. Okay, sebenarnya dia ada satu lagi, EPFM. Okay, EPFM. Okay, so FM tu stand for fracture mechanics lah. Fracture mechanics, tadi kita dah belajar, fracture mechanics dia mesti ada, dia ada crack. Okay, but for your course, untuk course ni, untuk course BTD 2663, kita hanya fokus satu saja. Kita hanya fokus kepada stress life. Strain life tak perlu, LEFM tak perlu. Okay, di luar scope you lah, di luar scope. Tak perlu pergi sana. Okay, engineer tahu pasal SN curve sudah cukup. Okay, even engineer yang ada sekarang pun tak tahu pun SN curve ni. Okay, fatigue ni tak ramai tak banyak diajar lah. Tak banyak diajar di universiti-universiti lah. Okay, so kita tengok sikit. Sebab fatigue ni 90% material ataupun structure yang fail itu fatigue. So it is good for you lah to know what is the fatigue. What is the fatigue? Yes. Okay. And then fatigue ni can be classified into two categories. Okay, kita boleh classify fatigue in two categories. Okay, the first one is low cycle fatigue. Okay, low cycle fatigue ni maksudnya number of cycle. Okay, sebelum tu ya, saya tulis balik. Okay, fatigue ni maksudnya you ada structure and then you apply load. Load ni akan jadi negatif dan juga positif. Okay, you tukar-tukar load tu. Tarik, lepas, tarik, tekan. Okay, dia pergi positif dan juga negatif. Okay, so so loading dia contohnya, okay, you tarik jadi positif and then negatif, 0. And then positif balik, negatif, 0. Okay, so yang ini kita panggil sebagai one complete cycle lah. Okay, yang ni yang warna kuning ni, yang warna kuning, saya tulis warna kuning ni. Ini adalah kita panggil sebagai one complete cycle. Okay, one complete cycle. Okay, so kalau number of cycle dia in between 1 dengan 1000, okay, 10 power of 3, so kita panggil sebagai low cycle fatigue. Okay, so low cycle fatigue adalah case di mana number of cycle is from 1, in between 1 and 10 power of 3. Okay, 1000 cycle. And then satu lagi kita panggil sebagai high cycle fatigue. High cycle fatigue tu apa? Bila number of cycle is greater than 1000. Okay, maksudnya melebihi 1000, kita panggil dia sebagai high cycle fatigue. Okay, high cycle fatigue. So N is the number of cycle to failure. Alright, so since we are only focused on stress life, okay, kita akan fokus on stress life only for your course. So apa itu stress life? Stress life ni adalah analysis based on stress.
Okay, based on stress. Maksudnya kita nak predict failure nanti, kita nak predict failure, okay, fatigue failure lah ataupun fatigue life based on stress. Based on stress. So kita tak tengok sangat dia punya strain. Kita tak tengok sangat dia punya strain, kita hanya tengok dia punya stress. Okay, based on stress kita boleh predict fatigue life. However, it is least accurate method. Method yang kalau nak compare semua method ni sebenarnya SN ni adalah method yang paling tak tepat. Tapi dia bukanlah paling tak tepat, tapi dia agak tepat. Tapi dia tidaklah setepat yang method-method yang lain tu lah. Tapi method-method lain tu complicated. SN ni mudah. Cuma dia tak tepat sangat. Tapi dia still acceptable. Okay, dia still acceptable. So boleh digunakan. Banyak gunakan. Bukan boleh digunakan, memang kat industri pun berguna. Okay, kalau you nak predict failure lah. Strain life. Okay, strain life method involve detailed analysis of plastic deformation. Yang ni kita tak cover. Tapi kalau you nak belajar, dia complicated sikit lah. Dia complex sikit sebab kita nak consider dia plastic deformation lah and so on. And then linear, satu lagi yang method adalah LEFM. Okay, linear elastic fracture mechanics. Di mana kita assume lah crack is already present. Maksudnya dah ada crack. Structure tersebut ada crack. Barulah you guna LEFM. Okay. Tapi kalau LEFM ni biasanya kita memerlukan computer code. Nak analisis crack tu, kita memerlukan program. Kita kena program, kita kena buat coding dalam komputer and so on lah. Okay, sebab dia punya calculation ataupun analisis tu very complex. Dia tak mudah dia tak semudah SN dengan strain life. Okay, so that's why kita tak consider lah dalam BTD your cost. Untuk cost ni you tak consider. Alright, so kita pergi intro sikit. What is the stress life method? Okay, so stress life methods ni the first testing okay, first fatigue testing SN curve adalah discover by R.R. Moore Mori panggil. Okay, so R.R. Mori ni adalah saintis pertama yang buat fatigue testing lah. Fatigue testing. Testing apa? SN. Okay, SN curve. Okay, SN curve punya testing. So macam mana dia buat? Dia buat satu shaft. Okay, sampel dia senang, mudah je. Ada satu shaft and then dia apply load. Okay, dia buat satu shaft and then dia apply load. Dia nampak sini ada F kat sini. Okay, sini dia apply load. Okay, dia apply static load. Tapi sebabkan shaft ni berpusing, okay, shaft ni akan rotate dia akan berpusing. So load tu akan even though load tu adalah static, dia tarik static je, tapi sebabkan shaft tu berpusing, so load tu pun akan jadi cyclic lah. Okay, load tu akan jadi cyclic. Saya bagi contoh. You ada satu shaft. Okay, contoh you ada satu shaft. And then you apply load kat sini F. Okay, pada point A lah, contoh point A kat sini. Okay, and then shaft tu berpusing. Contoh shaft tu berpusing lah. Okay, contohlah sekarang dekat point A. And then yang ni ada graph untuk stress versus time untuk point A. For example lah point A. So sekarang point A ni let's say lah negatif value dia negatif. Somewhere here. Pada masa T equal to 0, so stress dia adalah negatif. Negatif somewhere here. Okay, point ni. And then bila shaft ni rotate, okay, bila shaft rotate, okay, shaft ni rotate, so point A ni akan pergi ke atas, betul? Dia ke atas, dia pergi atas. So basically, bila shaft rotate, point A tu dia punya stress tu akan jadi positif. And then bila dia rotate ke bawah, okay, bila point A tu ke bawah, dia akan jadi negatif balik. Okay, bila point A tu ke atas, dia akan jadi positif balik, negatif. So dia akan jadi cyclic. Okay, even though you apply static loading F, okay, tapi sebabkan shaft tu rotate, so dia akan jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. So dia akan jadi cyclic loading lah. Okay, itu adalah konsep yang digunakan oleh R.R. Mori ni. Okay, tapi ini bukanlah hanya satu testing yang ada. Okay, so sekarang ni ada banyak jenis creep testing lah. Okay, bukan yang R.R. Mori gunakan tu kita panggil sebagai rotating beam, high speed rotating beam fatigue machine. Okay,
high speed rotating beam fatigue machine. Itu adalah yang based on R.I. Mori ni lah. Okay. Tapi sekarang ni ada banyak dah. Okay, ada banyak jenis testing ada banyak fatigue machine. Okay, sekarang ni ada banyak fatigue machine. Okay, so you boleh apply axial stress. Okay, fatigue ni lah axial stress in fatigue ataupun cyclic axial stress, and then you will apply torsion. Okay, torsion load pun you boleh apply secara cyclic. Okay, ataupun you boleh combine. Okay, you boleh guna axial stress boleh, you boleh guna torsion boleh, and so on. Okay, and bending pun boleh bending cyclic. Contoh macam ni. Contoh you ada specimen. Okay, and then you letak dia punya support. Okay, letak support, and then you apply load kat sini. So apa yang berlaku? You punya specimen tu akan bend, tapi you apply positif, negatif, positif, negatif. Okay, negatif, negatif, positif, negatif, positif. So dia akan jadi cyclic bending. Dia akan jadi cyclic bending. Ataupun you boleh apply unit axial. Unit axial macam tu. You tarik, okay, and then you compress. Okay, tarik, compress, tarik, compress. You tensile, compression, tensile, compression, tensile, compression pun boleh jadi fatigue. Tapi yang ni load dia adalah kita panggil sebagai axial load lah. Cyclic in axial load. Yang ni cyclic in bending load. Okay, tapi yang IR Mori ni dia guna rotating beam machine. Sebenarnya dia apply bending juga, bending, cyclic bending. Okay, so dekat lab kita, dekat our lab, kita ada machine fatigue, simple lah, simple machine je lah. Okay, kita panggil dia sebagai cantilever fatigue machine. Ini adalah machine yang kita ada lah dekat our lab. Okay, so konsep dia macam mana? Konsep dia, you ada specimen, ini specimen yang warna merah ni, sekejap Okay, warna merah ni, yang ni adalah specimen. Okay, so you apply load dekat ujung. Okay, you apply load dekat ujung. Okay, load ni static, cuma specimen ni you ni akan rotate. Okay, specimen ni akan rotate, dia akan berpusing. So load tu akan jadi positif, negatif lah. Okay, dia akan jadi positif, negatif. So dia akan jadi cyclic loading lah. Okay, cyclic loading. Okay, ini contoh lah. Contoh fatigue machine yang kita ada lah, cantilever fatigue machine. Simple je. Saya dah suruh yang tadi kalau you all tengok yang saya bagi tahu tadi, okay, yang ni Yang ni adalah student saya punya result lah. Okay, ini student saya punya result fatigue test. So specimen ni adalah specimen untuk testing yang ni. Guna ni lah, guna machine yang ni. Simple je. Okay, you letak specimen, you pusingkan sampai dia fail. And then you plot lah graph and so on lah. And then you boleh kira what is the fatigue life. Okay, and then kita tengok guna SEM lah. Kita tengok SEM, dia punya fracture surface. Okay, itu contoh fatigue machine lah. Ada banyak lah lain, fatigue machine yang lain. Ada banyak. Okay, ada yang hydraulic punya, ada pneumatic and so on. Sekejap ni masa dah pukul 5 dah. Okay, so cukuplah kot untuk introduction dulu. Okay, so rasa cukup lah, dah 4.50 dah ni. For introduction, hari ni just introduction. Kita akan sambung next week lah. Okay, so sebelum saya stop, ada soalan tak? Ada soalan tak? Sebelum saya stop, ada soalan? Sir, Yes. untuk yang ni tadi yang apa tu? Force. Kita kenakan force daripada atas tu, bila shaft tu rotate dia akan jadi positif negatif kan atas tu. Betul. Bawah ni tadi. Ya ni. Okay, tapi kenapa dia punya force tu bila kita rotate dia akan jadi positif negatif? Sedangkan kita kenakan just daripada atas je kan? Maksudnya force tu kita bagi daripada atas. Okay. Sekejap. Okay. Konsep bending you tahu, konsep bending.
Konsep bending tahu kan? Kalau kita apply bending, okay, Okay. so dia akan deform kan? Okay, deform itu. Deform. So kat atas ni adalah compression betul? Compression betul. Kat bawah ni Kat bawah tu kira tensile. tensile kan? Load dia kat situ saja kan? Okay. So sekarang ni kalau dia rotate, yang bahagian tension ni dia akan naik atas betul? Oh, Yang tension ni dia akan naik atas, so dia pula akan tukar jadi compression pada titik yang sama. You faham tak? Maksudnya bila dia rotate, yang ni akan tukar ke atas, yang bawah ni akan, yang atas tukar bawah. So yang compression ni dia akan jadi tension pula. sebab tu dia boleh jadi negatif positif. Point yang sama tapi dia boleh jadi negatif positif. Sebab dia bertukar. Shaft tu yang surface point kat bawah dia akan naik atas, masa dia rotate dia akan naik atas, lepas tu turun bawah balik naik atas. So dia akan jadi negatif positif. So dia jadi cyclic lah sebenarnya. Okay, faham. Boleh faham tapi boleh. load yang kita apply tu static je. Cuma disebabkan dia rotates tu, dia akan menyebabkan tukar jadi negatif positif. Okay? Alright. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya rasa setakat itu kita sambung minggu depan hari Rabu. Okay, and then projek pun saya tak sempat nak discuss lagi. Next week saya akan cerita pasal projek untuk you punya projek. Okay, kalau tak ada soalan itu saja. Okay, thank you. Thank you sir.